Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, banyak kita syukur pada Allah Ta'ala. Pada malam ini insyaAllah, pada pagi ini insyaAllah, cuba kita tilik dan kedudukan benda yang berlaku tepat kita ni. Khususnya, kita dengar 2-3 hari kemarin, daripada orang muda yang kena kapok berlaku di tempat kita dengan sebab cing ambil telefon dia. Rakyat lagu mana tu Allah alam lah. Tapi yang pentingnya, ada seorang muda tadi berdarah dengan sebab rapah rebuk telefon dia, yang mana orang ni duk jalan di atas tembok. Ini satu benda yang berlaku juga di tempat kita. Masjid kau ramai orang mengajar, benar-benar tak molek kau timur juga di tempat kita ni. Dan belum pada tu, tubik surat khabar bedih sama bedih. Dengan sebab tak tahulah, sebab sel kereta ke lagu mana, wallahu alam, kita tak tahu. Rakyat yang pentingnya kereta depan waktu bibit bedih mari, kereta ni pun bedih masuk atas jalan juga, atas tembok juga. Saat ni pun berlaku di tembok. Dengan kereta saat ni pun berlaku atas tembok juga. Jadi sebenarnya di dalam Islam ni, tembok ni kita ada nanti kena jaga dia. Tak nak kita orang jalan atas tembok ni, dalam Islam kita kena ada nanti. Dalam satu hadis Nabi SAW daripada Abi Talhah, qala kunna qu'udan bil afniyati natahaddatsu. Kata satu kali kami berada di satu tempat yang berhampiri dengan tembok. Faja'a Rasulullah faqama alaina faqala ma lakum wal majalis as-su'uda. Ini satu hadis. Kita baca satu hadis lain lagi. Nabi kata, iyyakum wal julus ala turuqat. Fa awak kena beringat, kena hati-hati duduk di tepi jalan. Jadi hari ni kita tak pandai nak guna jalan. Jalan hari ni jadi tempat menyambung, jalan hari ni tempat bunuh, jalan hari ni tempat untuk nak menyakiti orang. Satu Nabi kata, iyyakum wal julusa ala turuqat faqalu ma lana buddun. Sahabat kata, kami terpaksa kena duduk juga di tembok ni, tepi-tepi jalan. Wa innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Jadi di majlis kami duduk di tepi tembok ataupun kedai kopi yang ada meja di tepi tembok, banyak sekarang di dalam negara ni. Banyak benar sekarang ni kedai-kedai, meja-meja dia duduk hatur di tepi-tepi tembok. Jadi dalam Islam tadi, baik basah ke baik, baik kedai ke baik, kursi ke baik, semua tu kita kena ada nanti terhadap tembok.
Nabi kata, fa idza abaitum illa al majalis fa'atu tariq haqqaha. Maka awak kena tamnati, kena bui kepada jalan, kena bui kepada tembok umum ni siti dia, hak-hak dia. Qalu wama at-tariq wama haqqut tariq. Para sahabat tanya, gapo hak jalan? Pertama sekali ghaddul basar, kena rendah dari segi pandangan kita, kena rendah dari segi mata mandang kita. Satu. Yang kedua, waqaful adza, hendaklah kamu menahan daripada menyakiti orang. Ni yang kedua ni masuk. Ambil tembok tepat nak curi, ambil tembok tepat nak menyakiti orang. Atas tembok tepat nak balah. Tak kena dengan hak yang kedua. Nabi kata waqaful adza. Fa'wa kena menahan daripada menyakiti orang ramai. Dan juga soal lagi waraddus salam, bui salam, terima salam. Orang lalu jalan kita terima salam dia. Wa amrun bil ma'ruf wan nahyun 'anil munkar. Ajak orang buat baik dan larang orang buat jahat. Jadi dalam hadis ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, jalan kita duduk tepi jalan ni biasanya dia mudah nak berlaku maksiat. Khususnya orang duduk tepi jalan atas basah ni, dia nampak orang lalu sombong. Orang lalu pergi, lalu klik, lalu pergi, lalu klik. Mudah dia nak kecek. Mudah dia nak ngupak. Mudah dia nak kecek orang apa yang duduk tembok ni. Kalau dia tak nampak orang, dia tak kecek. Tapi bawa nampak orang ni, dia tubik cerita ni. Bawa nampak orang ni, tubik cerita orang ni. Pasal tu Nabi larang sangat kita duduk tepi tembok. Nah, kalau nak duduk juga, kena duduk dengan adab-adab dia. Nah, dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, ulama kata duduk di atas tembok ataupun duduk di tepi tembok ni masuk belakang lah. Sama ada kedai kita letak kursi depan, rumah kita letak meja depan, ataupun kedai pasal terbuka nampak demo lalu tembok tadi, masuk belakang. Masuk di hadis ni orang duduk tepi tembok kena ada nati dia terhadap tembok. Gapo nati dia mula-mula sekali? Yang pertama sekali ialah kita jangan duduk kelih. Nanti orang panggil tidak ada batasan untuk nak kelih, lepas mata mandang dia. Kelih belakang. Bila duduk di kedai tu nampak ikut demo lalu. Orang perempuan lalu pun dia kelih. Rumah orang terbuka pun dia kelih pintu rumah orang. Bahkan kata ulama, kalau kita duduk tepi jalan ni pun, kalau kita nampak orang perempuan dalam kereta pakat duduk nak kelih tu pun, lagu tu juga Nabi larang juga pasal tu. Pasal tu ini satu perkara yang kita kena beringat apabila kita duduk di tepi tembok, duduk makan teo ke, makan nasi kerabu ke. Kena beringat mata kita long satu sekali. Yang kedua pula, kaful adza. Tak usah menyakiti orang. Menyakiti orang tadi, dengan cara misalnya kita tak beri hormat kepada jalan ni. Kalau kita naik kereta dan mau duduk baris, kita ambil kereta kita duduk depan, masuk celah depan. Orang lain baris belakang, tapi kita tanya kat tepi pergi duduk litah dia untuk nak kita boleh dulu. Kalau ada orang sakit, orang demam tak apa. Tapi saja gaduh kita tak beri sitik jalan. Di api merah biasanya pernah berlaku api merah ni. Orang lain pakai duduk jujur belakang. Mari dia litah piung pergi. Orang ni orang yang tidak turut ajaran Nabi terhadap hormat kepada jalan, sitik jalan tadi. Dan juga tak usah menyakiti orang tengah jalan ni. Buat kereta lapung, bubuh lapung kuat penuh kereta tadi, pasang lagu. Pasang lagu dalam kereta bukan dengar seorang untuk dengar orang lain. Kalau dia nak dengar seorang dia katuk cermin tak apa. Ni dak. Orang duk
100 meter tu dengar lagi kereta dia. Ni pun tidak masuk, tidak taat dan tidak bui hak tembok. Kalau budak warung dia buat ejuh enjeh. Dia pergi buat ejuh tadi. Nah, orang-orang tua hak pasal penyakit jatuh harus mati dengan sebab ejuh motor dia pun dia jadi. Ni orang tak hormat hak tembok, tidak hormat dan siti tembok, tidak bui kepada hak-hak tembok. Orang sakit, kira kereta mari derah lagu kuat, orang duduk atas rumah, budak nak tidur, orang tua sakit, orang duduk tidur, kita tidak bui hak dia pada masa sekarang ni. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, setengah daripada siti tembok yang kita kena bui juga kepada borisak-borisak yang buat tembok. Gali tak kambuh. Ataupun tak boh nudung lokai air. Nah, kalau kita klik dalam YouTube banyak orang masuk dalam lokai air mati dengan sebab lokai air. Balik motor, balik kereta, orang reboh, budak jatuh. Nah, khususnya orang-orang gali parit, sapoh-sapoh, pasir-pasir tak ada menyebabkan orang lalu kot jalan tak ada boleh sakit. Nabi suruh hormat belakang. Dah besar sekali tahu sapoh. Itu tu pun kita tidak bui hak tembok. Ada wah derian tahu kulit derian, minum air lipap air sponsor tahu jebus sponsor. Makan buah motel tahu buah motel. Nah, kulit pisang macam-macam tengah tembok. Sesoalahnya tembok hak kita ada jalan ni tepat tahu sapoh. Nabi lah kaya subhanallah. Masa dulu dia tidak tembok maju supaya kita sekarang ni. Nah, dia mau nak bawa derah tidak ada kereta motor. Lah ni lebih bahaya lagi. Subhanallah, ni ajaran Islam. Tahu sapoh. Tahu kaca tepi tembok, kadang-kadang motor lalu kena kaca habis tayar dia. La ilaha illallah. Patu Nabi pesan ittaqul la'anaini, kamu kena takut dua perkara yang kena laknat. Wa man la'ani ya Rasulullah, gapo pesen kena laknat ni? Allazi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama sekali orang yang buang najis di atas jalan orang. Buang sapoh, buang najis. Masuk belakang. Binatang-binatang yang kita pera tadi, nah, kita kena jaga. Giduk makan sapoh atas tembok, giduk itu atas tembok hingga terbalik motor gapo orang tadi lembu kubat tengah malam. Fakta kita ni banyak mati dengan sebab kubat lembu tengah jalan. Ni pun orang tak bui sikit tembok di dalam Islam. Au fi dhillihim, ataupun orang yang buang najis tempat orang teduh. Nah, tempat orang teduh kita duk geletak najis, geletak sapoh. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi di dalam Islam ni dia cara benar bak tembok ni. Dia takut berlaku pasal tu, berlaku benar pasal ni tu kena jaga dah. Apatah lagi kalau kita hidup cing barang dia atas tembok, hidup erek kakak mah dia ditekak, ramai di dalam negara ni hak pasal kena erek tali tekak rebah motor jadi pikan 10 tahun pada. Nah, Abu Talib Al-Makki, ulama dia kecek panjang di dalam kitab dia tentang hak-hak tembok. Dia kata tembok ni orang dulu kana al-wari'una la yashtaruna shay'an mimman qa'ada yabi'uhu 'ala tariq. Waruknya orang dulu siapa jual di kaki lima tembok tadi dia tak beli barang. Kerana dia takut dia untuk hormat hak Nabi ajar tadi. Kita ni kalau guna hak ni sungguh dia mau duk jual kat tepi jalan tu. Nah, kedai dia kena tubik kau bangkap lah. Tidak gitu tak ada orang masuk kedai dia. Salafus salih dulu dia tak beli barang jual di tepi tembok. Lagi wa kadzalika ikhrajur rawashini minal buyut, ataupun sekarang ni pihak Cesaban dia buat tempat tandun dia panggil. Tanun tandun. Belum pada rumah tadi,
Pihak wisawak dia ada kena buat berapa meter jarak di antara tembok dengan rumah dia. Tapi lah ni pakat buat hubung habis. Pakat nak jadi hak sendiri belaka. Nah sebenarnya dari Islam tak boleh berlaku ni. Belum pada sabar larang lagi hak Islam tak boleh dah. Hari ni kita kata rumah dulu tu tak apalah, dia tak ada tu big plan lagi. Nah jarak di antara rumah dengan tembok dia tak ada lagi. Tapi lah ni wisawak nak sen nak gapo, kena ada jarak siap dah. Belum mula dia buatlah jarak tu. Lepas pada buat dia hubung. Setengah-setengah tadi lepas kek tiang api. Lalu jalan payah. Pagar duduk tubik tiang api belakang. Berebut nak rumah nak tembok seci. Berebut pakat nak seci, nak ambil juga tanah seci atas tembok tadi waliyazbillah. Hak tu kereta tempat kita nak lalu selisih tak boleh ni. Pasal apa? Pasal fok kita pakai waktu bik selorang belakang atas tembok. Kata Abu Talib Al-Makki tu pun tak boleh dia kata. Allahu Akbar. Nah, fok te sabar ni kena ambil hak ni hati ajaran Islam. Tak pandai dengan undang-undang saja tempat kita. Nah, pakat buat kedah. Kalau di Mesir sini dia sodok terus. Air kereta menyodok dia sodok terus. Tapi umur kita ni oleh kerana dia nak jadi nayuk ke apa tu kena jepuk. Awak kasar-kasar orang takut dia mau tak jepuk. Tapi sebenarnya undang-undang Islam lagu tu dah. Kata Abu Talib Al-Makki. Dan juga dia kata, Abu Talib Al-Makki ni, wa mimman karihahu as-salaf tarhu as-sannawr wad-dabah 'ala al-mazabil fi at-turuqat. Kita bawa binatang kita pergi atas tembok, pergi duk makan siapa-siapa. Pergi duk makan bunga-bunga atas tembok, ni pun tak boleh dah. Ni dia. Ataupun ambil selorang air Allah di atas tembok. Sekarang ni so tembok tak ada lokeh. Lepas tu kita buat tembok pakat tinggi lebih pada tembok belakang. Hingga tembok tadi jadi supaya dengan parit. Air nak lalu tak boleh. Lekat air 24 jam, musim bah pun lekat air, musim kemarau pun lekat air. Orang buat tembok pula tak ada lokeh. Lepas tu rumah pula pakat Allah selorang ke atas tembok aku. Nak lalu payah. Ni. Dan Abu Hamid Al-Ghazali pun ada sebut juga bab ni dalam kitab dia. Al-Munkaratus Syawari'. Dia buat satu tajuk benda-benda tak molek di atas tembok. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali ni, kita buat rumah kita sambung lebih tu pun tak boleh. Wa gharsul asjar, tanah pohon kayu. Wa ikhrajur rawashini wal ajnihah. Tubik selorang seperti tu kok. Fa kullu dhalika munkarun in kana yuaddi ila tadhiq at-tariq. Benda ni benda tak comel, benda ni benda maksiat kalau menyebabkan jalan tu sempit. Allahu akbar. Dengan sebab kita buat tembok, buat pagar sempit ke jalan, kata Imam Ghazali, ni pun adalah maksiat kepada Allah Taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.ไม่บรรยายไทยด้วยเลยไม่เข้าใจต้องไปหาช่องที่เข้าใจเดินก็สุบรรยายภาษาเสียdan insyaAllah tapi yang pentingnya benar-benar ni ulama ada sebut dan juga ada adat yang bergantung dengan jalan ni muslimin yang dirahmati oleh Allah. Gapo? Hak kita sebut saat ni ambil salah, rap salah. Duduk tengah jalan, duduk tepi tembok, nanti dengar salah dia mau bunyi tak weh. Setengah-setengah tadi. Tak saya ambil salah duk gaduh. Duk gaduh main benda lain wal iyad billah. Ni Nabi patu so lagi ada dia kecek molek. Hari ni
Kadang-kadang budak belajar perkataan tak molek daripada orang tua duduk main kat tengah jalan. Perkataan tak molek. Bahasa tengah jalan yang panggil. Atfalus syawari' kalau di Mesir. Atfalus syawari' ni perangai Allahu Akbar. Kenapa? Kerana dia belajar ada tak molek tepi jalan. Cara nak curi, cara nak gapo macam-macam. Ni benar-benar yang Nabi cerita kepada kita. Dan juga yang penting sekalinya, jalan yang kita lalu tadi kita kena beri sitik dia. Tak boleh nak curi, tak boleh nak ambil beg demo, tak boleh nak ambil telefon demo. Kerana benda ni bukan sekadar hanya kita curi saja dak, kita lakmat sitik jalan pula yang kedua. Salah satu daripada dosa Nabi larang juga. Jadi benda ni adalah benda paling bahaya pada masa sekarang ni. Tidak hormat. Dan banyak berlaku ubat tihid. Berlaku ubat tihid dengan sebab jalan. Pasir, minyak, terkadang air pok tadi menyebabkan kereta terbalik, kereta licin, kereta dengan sebab air pok. Air pok lalu, hujan sikit-sikit tadi licin lalu, motor kereta rebuh habis. Jadi dalam Islam ni sebenarnya belum pada caracon mari duk beroyak kok ketika dia tu Tuhan royak belakang dah, Nabi cerita belakang dah bab jalan. Lepas tu dulu tak ada silin seperti sekarang ni, tapi Nabi royak juga. Sehingga pada pasir ni dalam satu hadis Nabi larang atas tembok di pada pasir tadi. Padahal tidur di atas tembok ni, pada masa dulu kereta motor tak ada, jarang sangat orang lalu, tapi waktu malam tu Nabi tak buat kemah atas tembok. Nabi larang kerana jalan ni untuk orang lalu jalan, bukan untuk tidur dak. Dan sitik jalan sekarang ni bagi orang nakak. Mau kita bak jalan tak ada usi sangat, masya-Allah buat sokmo. Buat sokmo jalan. Jadi orang buat jalan ni kita kena mikir, kata bukan sekadar kita nakak kita dengan kerajaan, nakak kita dengan tisaban saja dak. Tapi dia ada hak lain lagi. Dia ada sitik jalan yang kita kena beri pada dia. Setengah-setengah tu dia nakak. Hanya takak buat tembok, tak kira air nak turun lubang mana, tak kira air nak pergi kok mana. Buat tembok sudah dah, punya kita pergi tanya, nak bagi tembok sikit kat air, dia kata tak ada ngok prakmat. Tembok tak sudah buat dah. 2 tahun, setahun buat 2 kali misalnya. Tapi tepat selorang air nak bagi tak boleh juga. Itu kena beringat untuk orang nakak. Dan orang nakak hak pasal konkret supaya tu juga. Nipisnya tembok nampak tulang belakang apa panggil. Nampak tulang belakang. Besi yang duduk dalam tembok tubik jolok, ikut motor lalu tadi pecah tayar belakang. Ni orang tak beri kepada sikti tembok, orang nakak. Ataupun nakak tembok, nakak jalan konkret, telajak muda berdoa, seming. Tu pun orang tak beri sikti tembok juga, orang nakak tadi. Duk tak berapa hari, pecah. Duk tak berapa hari, ke ubat tihid. Jadi, sikti tembok ni adalah benda besar ke? Tapi kita tidak mari duk kecek. Mari tak ada bincang bab ni. Pasal itulah. InsyaAllah kita pakat-pakat jaga supaya tak sih kita orang pasal lakmat. Orang pasal buat benda tak molek terhadap terhadap tempat jalur umum, tempat lalu jalan umum di dalam masyarakat kita. Itulah saya rasa pagi ni sekadar tu dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.